Bagaimana anak? Sudah bersedia dengan buku catatan dan pensel? Sudah, cikgu. Kesemua rakaat 8 bersedia? Boleh kita mulakan. Pada pelajaran yang lalu anak-anak, kita telah pun faham. Huruf-huruf hijaiyah terbagi kepada 2 bahagian. Asli dan dikatakan far'i. Yang asli itulah huruf yang 29 dikatakan asli. Kenapa katakan asli? Sebab huruf-huruf ini dilafazkan pada satu makhraj. Artinya berbunyi satu makhraj, tidak bunyi 2 huruf. Ya, kalau ta, kalau jim, satu makhraj dah bunyi satu huruf. Manakala dikatakan far'i, ialah huruf-huruf yang dilafazkan daripada 2 makhraj. Yang dilafaz antara 2 huruf. Seperti ada yang dinamakan tashil. Tashil ini bunyi huruf antara hamzah dengan alif. Imalah. Huruf ini daripada 2 huruf. Dia tahu iya dengan alif. Majriha. Bukan majri. Re. Bunyi ada 2. Jadi ini semuanya namanya far'i. Yang terdapat pada 8 kalimah. 8 huruf ini ada berbunyi 2 makhraj. Yang cikgu akan terangkan nanti. Kita yang nak bincangkan sekarang, iaitu tentang huruf-huruf yang 29 ni saja dulu. Yang huruf asli, di mana tempat makhrajnya keluarnya, bagaimana cara ini kita nak bincangkan sekarang. Anak-anak sekalian, setelah anak-anak mengetahui dan mencatat tentang maksud huruf muhaqqaq, huruf muqaddar, makhraj am, iaitu dasar ucapan yang 5. Kemudian yang dikatakan yang dipecahkan kepada 17 makhraj khas. Kita masih belum lagi melafazkan huruf ini dengan tepat. Dan belum lagi menyebut huruf ini dengan sempurna. Kiranya belum lagi kita mengetahui sifat-sifat yang terdapat pada huruf ini. Apa arti sifat anak? Cuba kita minta kepada Muhammad Izzat terangkan apa arti sifat huruf. Ya cikgu, satu keadaan bunyi. Jadi suatu huruf itu dilafazkan pada makhrajnya. Satu keadaan bunyi. Sifat itu. Satu keadaan bunyi yang terjadi sewaktu huruf itu dilafazkan pada makhrajnya. Itu kata dia. Jadi apa yang jadi bunyi ini? Cuba nanti kita terangkan ya. Terangkan berapa bahagian sifat ini? Ada 2 bahagian cikgu. Ya. Pertama sifat zati, kedua sifat aridi. Zati dan sifat apa? Aridi anak-anak. Cikgu nak tanya, apa beza supaya semua faham? Apa beza antara sifat zati dengan sifat aridi? Ya cikgu, sifat zati iaitu sifat yang tidak boleh diceraikan dengan huruf cikgu. Sifatnya tak boleh diceraikan. Dia kata itu zati. Jadi aridi apa? Jadi kita ambil yang pertama. Sifat zati, sifat ini tidak boleh sekali-kali diceraikan. Mesti dibunyikan. Baiklah. Apa misalnya sepertinya? Sifat-sifat ini cuba tanya kepada Suhana. Seperti sifat bunyi detakan cikgu. Iaitu bunyi tebal dan tipis. Itu dia. Kalau sekiranya bunyi tebalnya daripada sifat itu tak dibunyikan, huruf tak betul. Kalau ada bunyi tipis kita tebalkan, tak betul. Kalau huruf ada bunyi detakkan, kita tak sempurnakan bunyinya, tak betul bunyinya. Jadi itu dia kata sifat ini. Itu dia kata banyak sifat-sifat yang telah kita juga terangkan dulu ya. Baiklah. Sekarang kita nak tanya pula kepada Masturah. Bagaimana jikalau sifat-sifat huruf ini tidak kita tunaikan? Kenapa? Jika dipisahkan sifatnya cikgu, maka bunyi huruf tidak tepat dan fasih serta tidak berbunyi sempurna. Betul. Kalau tidak disempurnakan sifat ini, maka huruf tidak tepat, tidak betul. Kemudian kita nak bertanya tentang sifat yang kedua tadi, sifat apa? Aridi. Cuba Zahra terangkan apa maksud sifat aridi. Sifat aridi ialah sifat yang bercerai dan kadang-kala diamalkan pada sifatnya ketika melafazkan. Ya, kadang-kadang ada. Kadang-kadang dia terlepas. Kadang-kadang macamlah nun. Kadang nun tu jadi izhar. Kadang tak ada bunyi izhar, bunyi pula idgham. Kadang tak ada bunyi idgham dengan iqlab pula. Jadi kadang dia ada, kadang dia tengok huruf yang ditemunya. Huruf yang ditemunya ya. Kadang-kadang dia boleh bunyi. Jadi makna aridi ini dia tidak tepat.
Kadang dia ada, kadang tak ada. Zati tetap. Kalau tak dibunyikan, tak betul. Alhamdulillah. Jadi dengan ini fahamlah anak-anak. Mengetahui sifat huruf ini, kita dapat membezakan antara sifat-sifat yang telah diterangkan tadi. Ya, ada faedah ni. Dengan kita tahu sifat-sifat ni, kadang-kadang boleh jadi idgham. Kalau dia bersekutu, dia sama hurufnya mati, dia masukkan, dia diizharkan, didengungkan. Jadi faedahnya ni ada banyak apabila kita mengetahui sifat-sifat huruf yang dua ni. Ingat tak anak-anak, pada pelajaran yang lalu, anak telah pun diterangkan sifat-sifat huruf zati ini ada 17. Betul? Berapa semuanya? 17. Anak telah diterangkan dulu. 17 huruf ni, iaitu 5 ada lawan. Jadi kalau 5 lawan, 5 sama 5 berapa? 10. 7 sifat ada lawan. Tunggal. Anak telah diterangkan, dan cikgu bercara telah pun mencatat, kumpulan sifat yang ada lawan, iaitu sifat yang pertama sekali kita dah. Dan yang kedua, barangkali kita telah catat dulu. Cuba Izzat terangkan, apa nama sifat yang pertama yang kita catat dulu? Hamas, cikgu. Hamas. Cikgu sudah tulis hamas. Apa maksud hamas? Yang dimaksudkan dengan sifat hamas ialah ketika melafazkan hurufnya, terlepas udara bersama huruf, cikgu. Terlepas udara ketika kita menyebut huruf ini. Kenapa agaknya dia terlepas? Kenapa? Kerana lemah perpegangan makhrajnya, cikgu. Kerana lemah pengaruh makhraj. Dia akan bunyi terlepas udara anginnya. Terlepas udaranya. Ya? Sebab lemah makhrajnya. Dan ada kedengaran bunyi itu kadang-kadang. Bunyi desas, suara bisikan. Hamas tu macam suara bisikan. Baiklah. Kita bertanya pula. Berapa hurufnya? Kita bertanya kepada Muhammad Taha. Bilangan huruf hamas ada 10, cikgu. 10. Cuba terangkan, saya dah kumpulkan macam mana. Fahassahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Lagi sekali. Fahassahu syakhsun sakat. Bagaimana kira 10? Cuba kira. Apa dia pertama? Fa, Fa, ha, ha, sa, sa, ha, ha. shin, Shin, kha, kha, sad, apa? sad, Sad, sin, sin, kaf, kaf, ta. ta. Betul. 10. Artinya kalau 10 huruf ni kita bunyikan anak, maka hendaklah ada bunyi keluar angin. Cuba cikgu nak minta, kalau dalam fa macam mana? Qad aflaha. Lagi sekali. Qad aflaha. Af. Cuba anak-anak, para penonton pegang tapak tangan, letak dekat bibir. Cuba kata af. Cuba semua. Af. Cuba lagi. Af. Apa dia? Angin. Terlepas angin. Itulah sifatnya. Kalau tak dibunyikan, tak dikeluarkan angin, cuba kita bunyi. Ab. Cuba. Ab. Suaranya bunyi lain tak? Lain. Sudah bunyi lain. Ab. 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 Dia nak af. Baru betul. Ab bunyi huruf pi. Pi. Pa. 3 titik. Kalau 1 titik bunyi af. Inilah pentingnya anak tentang sifat huruf ini. Baiklah. Cikgu nak bertanya pula, apa lawan sifat hamas tadi? Ya, cikgu. Lawan sifat hamas iaitu sifat jahar, cikgu. Jahar. Cuba sebut kata. Jahar. Baik, jahar. Apa maksud jahar? Yang dimaksudkan dengan sifat jahar iaitu tertahan udara manakala berlafaz dengan hurufnya, cikgu. Tertahan pula. Tadi terlepas. Kali ini angin udara bila sebut, dia tahan pula anak. Kenapa agaknya? Kerana kuat pegangan sandaran huruf kepada makhrajnya, cikgu. Sebab hurufnya tertekan dia Allah. Makhraj yang kuat ni. Jadi, udara tak dapat keluar. Ke situ dia tekan. Lain yang tadi terlepas. Berapa huruf yang terdapat pada makhraj? Ini pada huruf jahar tadi sifat. Ada 19, cikgu. 19. 19 kata dia anak-anak. Baiklah. Kita nak tanya kepada Suhana. Betul dia kata 19 tadi? Betul, cikgu. Cuba terangkan apa hurufnya. Hurufnya Zallaqu rubiddin idh ghaza jundun muti'un. Ini huruf yang telah jadi syair. Cuba satu-satu terangkan. Hurufnya Za, Za, Lam, Lam, Qaf, Qaf, Waw, Waw, Ra, Ra, Ba, Ba, Dad, Dad, Hamzah, Hamzah, Dal, Dhal, Ghain, Ghain, Zai, Zai, Alif, Alif, Jim, Jim, Nun, Nun, Dal, Dal, Mim, Mim, Ta, Ta, Ya, Ya, dan Ain. Ain. 19 hurufnya anak. Kalau dibunyikan, dilafazkan, angin jangan lepaskan. Kalau lepas, dia jadi sifat hamas. Kalau kita tahan dia, baru sebutan tepat, itu yang kata sifat jahar. Bagi misal tak boleh. Kalau dalam huruf apa saja, Bang? Boleh, cikgu. Ha. Misalnya
U'budu. Huruf Ain. Cuba tengok. U'budu. Adakah angin keluar? Cuba pegang tangan tapak tangan. Cuba. Cuba kata U'budu. Cuba. Ada angin keluar? Tak ada. Tak ada. Itu sifat jahar. Boleh bagi misal tak kita tanya kepada Mastura? Boleh cikgu. Cuba. Uqtulu. Huruf Qaf. Cuba semua kata Uqtulu. Cuba. Uqtulu. Ada angin keluar? Tak ada. Kerana perbuatan makhluk kuat. Bagi satu misal lagi kita minta bersahara. Wajtanibu. Wajtanibu. Cuba pegang lagi. Wajtanibu. Tak ada angin. Jadi kalau orang keluar angin kata wajtanibu, salah. Kalau ada orang baca lah wajtanibu, huruf tak betul. Dia mesti wajtanibu. Kalau ada keluar angin, sudah salah bunyinya. Alhamdulillah. Dapat kita anak-anak apa yang diberikan jawapan daripada pelajaran yang telah cikgu berikan. Kali ini kita menyambung terus daripada sifat yang ada lawan, iaitu sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga iaitu rakhawah. Catat semua. Apa namanya? Rakhawah. Apa lawannya? Nanti coba terangkan. Rakhawah. Cuba ikut semua. Rakhawah. Rakhawah anak yang dimaksudkan apabila kita menyebutnya terlepas pula suara bersama-sama huruf. Kalau tadi angin, udara, kali ini suara pula terlepas bersama-sama huruf. Kenapa? Lemah perpegangan sandara makhraj kepadanya. Jadi terlepas. Terlepas dia. Itu dia katakan apa ni? Rakhawah. Berapa huruf rakhawah ni anak? Nah, kita nak catat. Nanti kita tahu bagaimana bunyinya. Menurut yang telah ulama telah menyatakan ada 16 huruf. Berapa hurufnya? 16 huruf. Cuba catat syair ini dan lihat kepada kita punya grafik anak-anak ya. Cuba ikut semua. Khuz. Khuz. Ghatha. Ghatha. Hazzin. Hazzin. Fadda. Fadda. Syawsin. Syawsin. Zayya. Zayya. Sahin. Sahin. Berapa hurufnya sekata? 16. Cuba tengok. Kha. Cuba ikut semua. Kha. Zal. Zal. Ghain. Ghain. Ta. Ta. Ta ke tha? Ta. Titik 3. Ghassin. Tha. Sa. Apa lagi? Ha. Ha. Za. Za. Lepas za apa? Fa. Tha. Lepas tu? Dad. Dad. Lepas tu shin. Waw. Sad. Cuba ikut semua. Sad. Zai. Zai. Ya. Ya. Sin. Sin. Alif. Alif. Ha. Ha. Betul tak 16? Betul ya. Cuba terangkan lagi kita grafik kita nanti ya. Kha, zal, ghain, tha, ha, za, fa, dad, shin, waw, sad, dha, zai, ya, sin, alif, ha. Inilah 16 huruf. Kalau kita sebut, kita lafazkan angin, bukan angin, kali ini apa? Suara terlepas. Itu dia anak, kita sudah dapat tentang huruf apa tadi. Satu misal cikgu nak berikan. Was-sama. Tengok kalau kata was, cikgu nak katakan was. Suara tak putus, terlepas. As. Suara terlepas. Itulah sifatnya. Kalau bunyi sin, keluarkanlah. Baik, lawan dia apa anak-anak? Cuba semua sebut kata syiddah. Cuba kata Syiddah. ini dia. Ini nama syiddah. Lawan huruf rakhawah syiddah. Kalau tadi suara terlepas, kali ini suara tertahan. Kerana pegangan makhluk paling kuat kali ini. Tak boleh lepas. Suara semua. Mana suara putus. Terus. Kalau tadi suara tak terlepas, kali suara tertahan. Sama putus dia. Berapa huruf yang terdapat pada sifat jahar ini? 8 huruf. Berapa huruf? 8 huruf. Cuba ikut semua. Ajib. Ajib. Qatin. Qatin. Bakat. Bakat. Lagi sekali. Ajib. Ajib. Qatin. Qatin. Bakat. Bakat. Apa hurufnya yang 8? Ikut semua. Hamzah. Hamzah. Jim. Jim. Dal. Dal. Qaf. Qaf. Ta. Ta. Ba. Ba. Kaf. Kaf. Ta. Kalau misal pada awal, dia tak boleh kata alif anak-anak. Ya, mesti katakan Hamzah. Jadi ajib tu yang betul bukan alif. Kalau tengah, ujung kita kata alif. Kalau pangkal mesti kata apa? Berapa huruf tadi? Lagi sekali berapa? 8. Cuba Hamzah.
Hamzah. Jim. Jim. Dal. Dal. Qaf. Qaf. Ta. Ta. Ba. Ba. Apa lagi? Kaf. Kaf. Ta. Bagaimana kita katakan misalnya ini dia tertahan, coba kata dengan jim, coba kata yajma'u, coba. Yajma'u. Tak boleh kata tak boleh baca begitu. Sebab terputus suara tertahan. Coba kata yajma'u. Yajma'u. Tertahan. Sudah kita dapat. Data ada satu sifat lagi anak. Antara dua sifat ni selalu kita dapat ada satu sifat pertengahan. Cuba ikut namanya tawassut, coba. Tawassut. Antara dua ni ada satu pula. Ini saja yang ada, tawassut. Artinya tawassut tidak terlampau kuat, dia punya suara tertahan dan tidak terlampau terlepas. Ya, tidak terlepas kuat dan tidak pula tertahan kuat. Hurufnya hanya berapa dia? 5 huruf saja. 5 huruf saja. Coba kata Lin. Lin. Umar. Umar. 5 huruf ni anak tak ada berapa kuat bunyi. Al, an, am, kalau as tadi as, dia al-sik. Dia tidak terlampau kuat, tidak terlampau perlahan. Namanya apa? Sifatnya apa? Tawassut. Alhamdulillah. Seterusnya anak, mari kita catat pula bahagian isti'la nama dia. Sifat isti'la. Isti'la, tengok. Cikgu terus lawangkan. Isti'la namanya istifal. Isti'la artinya huruf ini selalu kita dapati dia maknanya meninggi asalnya. Isti'la artinya meninggi. Iaitu ketika membunyikan anak, kebanyakan daripada hurufnya yang lidah terangkat ke langit di atas. Kesan lidah terangkat ke atas, bunyi hurufnya tebal. Jadi isti'la bunyi hurufnya tebal, bunyi besar. Berapa hurufnya? Cuba ikut semua. Kata khussa. Khussa. Dagtin. Dagtin. Qiz. Lagi sekali. Khussa. Khussa. Dagtin. Dagtin. Qiz. Qiz. Apa huruf yang tujuh? Coba kha. Kha. Sad. Sad. Dad. Dad. Ghain. Ghain. Ta. Ta. Qaf. Qaf. Za. Za. Apa misalnya anak-anak? Supaya kita dengar bunyi, kata bunyi ta. Coba kata wat tariq. Coba. Wat tariq. Wat tariq. Wat tariq. Nampak tak lidah terangkat ke atas? Ini bunyi tebal. Kalau korang baca wat tariq, tipis ke tebal? Tipis. Jadi kena anak bunyi tebal. Tujuh huruf ini sentiasa hurufnya mesti bunyi dengan apa? Tebal. Apa lawannya? Istifal. Coba kata semua. Istifal. 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 Apa maksud istifal? Ketika menyebut huruf ini, lidah tidak terangkat ke atas anak-anak. Kenapa? Sebab merendah mulutnya. Jadi hurufnya ini apabila kita bunyi istifal, bunyi selalu tipis. Kalau tadi ada 7, maka tinggal yang tipis menjadi 22. Apa hurufnya 22 ni? Cuba ikut semua. Sabata. Sabata. Izzu. Izzu. Man yujawid. Man yujawid. Harfahu. Harfahu. Id. Id. Sala. Sala. Syakka. Syakka. Ikut hurufnya. Sa. Sa. Ba. Ba. Ta. Ta. Ain. Ain. Zai. Zai. Mim. Mim. Nun. Nun. Ya. Ya. Jim. Jim. Waw. Waw. Dal. Dal. Ha. Ha. Ra. Ra. Fa. Fa. Ha. Ha. Hamzah. Hamzah. Zal. Zal. Sin. Sin. Lam. Lam. Shin. Shin. Kaf. Kaf. Alif. Alif. Itu dia anak. Kita misalnya kata dalam huruf zal. Coba kata wadhkur. Coba. Wadhkur. Tipis. Wadhkur. Wadhkur. Yang salah? Wadhkur. Wadhkur. Jadi huruf yang berapa yang baki tadi? 22 mesti semuanya berbunyi tipis. Melainkan 3 huruf yang cikgu kata tadi. Ya. Baik anak, seterusnya anak. Bahagian yang ketujuh anak. Yang dikatakan sifat itbaq. Cuba semua sebut. Itbaq. Cuba. Itbaq. Lawannya anak ialah infitah. Cuba. Infitah. Itu dia anak. Apa maksud itbaq anak? Itbaq ialah apabila dilafazkan, apabila dia sebutkan, maka kita membunyikan tepi lidah terangkat ke langit atas, yang langit keras, melekat pula lidah ni ke atas. Itu makna itbaq. Yang langit-langit, dia lidah tu, ujung lidah, dia hurufnya ada 4 anak. Jadi artinya bunyi hurufnya tebal lah. Di samping dia beristi'la,
sifat isti'la sampai di itbaq, ujung lidahnya terang ke atas. Cuba sama-sama lihat hurufnya anak. Cuba kata sad, Sad. dad, Dad. ta, dan za. Za. Berapa huruf? Cuba kita perhatikan satu misal kata huruf sad. Cuba kata semua ashab. Cuba. Ashab. Lagi sekali ashab. Ashab. Bagaimana nampak lidah? Terangkat dan juga melekat ke layar keras tak? Cuba tengok lidah. Ashab. Betul tak? Itulah dikatakan sifat apa? Itbaq. Apa lawannya tadi? Sifat infitah. Apa itu infitah pula? Infitah terbuka rongga mulut. Ketika menyebut hurufnya, angin ada keluar sedikit saja daripada antara lidah. Ya? Tetapi tidak melekat ke layar keras di atas. Tadi melekat. Kali ini tidak melekat. Renggang. Lidah renggang. Tadi melekat, dia renggang. Kalau tadi 4 huruf, maka bakinya ada 20 berapa? 5 huruf? Semua 29, tolak 4 tinggal berapa? 25. Cuba ikut huruf yang 25 ni. Cuba. Man. Man. Akhala. Akhadha. Wajada. Wajada. Si'atan. Si'atan. Fazaka. Fazaka. Haqqa lahu. Haqqa lahu. Syurbu. Syurbu. Ghaithin. Ghaithin. Cuba setiap huruf. Kita perhatikan grafik kita nanti ya. Mim. Mim. Nun. Nun. Hamzah. Hamzah. Kha. Kha. Zal. Zal. Waw. Waw. Jim. Jim. Dal. Dal. Sin. Sin. Ain. Ain. Ta. Ta. Fa. Fa. Ra. Zai ya. Zai. Zai. Kaf. Kaf. Alif. Alif. Ha. Ha. Qaf. Qaf. Lam. Lam. Ha. Ha. Shin. Shin. Ra. Ra. Ba. Ba. Ghain. Ghain. Ya. Ya. Sa. Sa. Berapa hurufnya? 25 huruf. Kalau kita bunyikan, lidah jangan dilekapkan di atas. Apa misalnya? Katalah misal kaf. Cuba anak-anak ikut. Coba. Uktub. Uktub. Lagi sekali. Uktub. Uktub. Bagaimana dapat kita lidah? Melekap di atas? Tidak. Tak ada melekap. Kenapa? Sebab dia bersifat dengan sifat infitah. Itulah lawannya itbaq. 4 huruf ini, dia melekat. Apa yang lain tidak melekat. Alhamdulillah. Cikgu percaya dengan adanya anak dapat memastikan segala sifat yang telah kita sebutkan ada 8 sifat ni, di mana ada baki lagi akan diterangkan insya-Allah pada pelajaran akan datang. Mudah-mudahan kita dapat membaca Al-Quran dengan tepat sebagaimana kehendaki. Baiklah anak. Hingga kita bertemu, rajin-rajin anak selalu lihat kepada catatan dan selalu baca kitab suci Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.